Testing, 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 1, 2, testing, 1, 2. Minta maaf banyak-banyak. Saya bukan buat apa. Saya sebentar tadi jiran saya ada apa? Ada orang-orang apa? Petugas-petugas Unify. Dekat belakang tu, dekat pizza box tu. Jadi belakang pizza box tu mereka tengah buat maintenance. Jadi bila buat maintenance saya pesan supaya sebab dia nak matikan Unify untuk seluruh lorong tau, sebab ada kabel yang mereka nak kena tukar. So saya bagi tahu jangan buat dulu sementara waktu. Okay, so saya bagi tahu dia tengah panjat tiang tu. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang pula, selamat pagi. Minta maaf saya pergi sembang dengan orang-orang Unify tu sekejap sebab ada sekali tu dah terjadi dah. Okey, di mana apa tengah-tengah mengajar tiba-tiba kan tak ada internet kan. Rupa-rupanya dia orang dia pergi matikan sekejap. Okey, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Apa khabar? Dah sarapan dah? Makan roti je Teren. Okey, so lain-lain apa khabar semua orang, sihat ya? Sihat. Okey, so notes. Okey, notes yang saya bagi tu soalan tu bab berapa? Soalan tu bab berapa? Nampak ke tak nampak? Okey, so kita ada soalan daripada bab 7, betul tak? Jadi pastikan anda semua tengok soalan-soalan yang telah diberikan tu. Jadi memang sengaja saya minta dan juga saya pilih apa soalan-soalan daripada bab 7 kan. Jadi pastikan anda ada dekat tangan anda. Soalan-soalan yang sepatutnya anda ada dekat tangan lah. Jadi sepatutnya anda ada soalan yang berbentuk ini. Okey, dapat sebentar ya. Okey, yang kita nak tengok yang bab 7. Okey, di mana hari tu kita ada bincangkan serba ringkas lah. Alright. So, pada siapa yang tak ingat, pada siapa yang tak tahu, soalannya, ini soalan yang sepatutnya ada dekat tangan-tangan anda lah. Okey, ada ke tak ada soalan ni? Dah download ke belum download lagi? Dah download Okey, so pastikan ada dekat tangan anda Okey, so seterusnya. Jadi apa benda yang kita nak bincangkan dekat dalam bab 7 ni? Ada beberapa bahagian penting yang kita kena tahu dan juga kita kena bincangkan Okey, so ready? Okey, dekat dalam usaha ke arah kemerdekaan ni, apa yang saya tengok bab 7. Bab 7 apa benda yang kita nak kena tahu dan juga apa benda yang kita nak kena fahamkan, dia banyak juga benda. Okey, tetapi kebanyakannya benda-benda yang kita kena tahu ni tak susah pun. Belum photostat tak apa, tak ada masalah kalau belum photostat pun. Okey, just guna yang PDF Okey, jadi dekat dalam bab 7 ni, apa yang saya cadangkan nombor 1 yang ni ramai orang yang tertanya-tanya kan apa benda yang nak kena buat, apa benda yang nak kena baca dan sebagainya. Okey, jadi dalam usaha ke arah kemerdekaan, yang pertama, kalau kamu tengok yang ni bahagian tak apa, chat tak payah tutup, tak apa, biarkan. Biarkan, tak apa. Sebab orang nak bertanya soalan. Okey, jadi kalau kita tengok dekat dalam 7.1, okey, kalau kita lihat dekat dalam 7.1 yang latar belakang idea negara merdeka ni kan ada belajar pasal yang KMM, kita ada belajar pasal PKML, Hizbul Muslimin dan sebagainya kan. Okey, so untuk pengetahuan kamu yang latar belakang idea negara merdeka ni, kita belajar dan juga kita baca pasal pertubuhan-pertubuhan yang pernah wujud kan. Soalan ni kamu kena tahu kan. Jadi untuk pertubuhan-pertubuhan ataupun parti-parti politik ni, okey, jadi kalau kamu tengok kan, contohnya kita ada parti-parti politik yang ada dekat dalam 7.1 ni. Okey, yang saya cadangkan nombor 1, kamu kena tahu dan juga kita kena fahamkan pasal dia punya seberingkas pasal nama-nama dia. Okey, lepas tu kemudiannya kamu kena tahu dan juga kena fahamkan pasal dia punya tokoh-tokoh. Lepas tu kemudiannya kamu kena tahu seberingkas pasal
apa dia punya tujuan, perjuangan dia lah. Setiap satu ni punya perjuangan. Okey, sebab itulah kalau kita tengok kan, soalan-soalan ni, nampak? Soalan yang ada keluar pun semuanya ada kaitan dengan apa yang kita bincangkan. Apa yang kita bincangkan tadi ya. Okey, kalau kamu nampak. Okey, so yang bahagian yang pertama ni saya cadangkan itu yang kamu kena tahu, itu yang kamu kena fahamkan ya. Okey, di mana parti politik, nama, tokoh, perjuangan dia, kamu kena fokus kepada dia punya tujuan ataupun sebab-sebab dia punya perjuangan. Alright. So biasanya dekat jam 7.1 itu yang akan ditanyalah. Bukannya nak kena hafal setiap satu tu beria-ria sangatlah. Bukannya nak kena hafal satu setiap patah perkataan yang ada kan. Okay, so itu untuk 7.1. Alright, untuk 7.2 saya cadangkan kepada anda untuk 7.2 kita belajar dan juga kita bincangkan pasal jawatan kuasa hubungan antara kaum ataupun yang turut dipanggil sebagai Communities Liaison Committee. Yang ni CLC, kalau kita lihat ini antara soalan yang panas, soalan yang kerap sangat ditanya dalam trial exam baru-baru ni ditanya. Okay, so jawatan kuasa hubungan antara kaum ni ataupun CLC, saya cadangkan kalau kamu tengok kan, nombor 1, apa benda yang perlu kamu fokuskan? Dia punya objektif dia lah. Objektif maksudnya apa dia punya tujuan. Kita lihat kan CLC ataupun jawatan kuasa hubungan antara kaum ni. Okey, jangan lupa yang JHAK ataupun CLC ni ditubuhkan tahun 1949. Reason dia simple je. Tahun 1948 berlakunya keganasan komunis, betul tak? Tahun 1949 48 ada keganasan komunis. Jadi bila kita belajar dalam bab 6 keganasan komunis, maka seterusnya kita tengok kan orang-orang yang ada dekat dalam Malaya ni, okey, kebanyakannya yang join komunis ni orang kaum Cina. Kebanyakan yang join polis, yang join tentera, kebanyakannya kaum Melayu. Jadi bila orang Melayu dan juga kaum Cina ni terlibat dalam komunisme ni, okey, membantras komunis, maka dia wujud ketegangan kaum. Faham ya? Dia wujud ketegangan kaum. Maksudnya orang Melayu nampak kaum Cina, okey, ada prejudice, ada tanggapan buruk. Orang Cina nampak Melayu, ada tanggapan buruk. Jadi itu yang menyebabkan British dia nak kurangkan sokongan kaum Cina terhadap komunis. Itu yang dia nak beri kemerdekaan pula. Prejudice tu sikap prejudice ni maksudnya tanggapan buruk. Prejudice ni tanggapan buruk. Okay, so British dia nak bagi komunis ni lemah. Jadi bila nak bagi komunis lemah, dia tak nak kaum Cina sokong komunis. Kaum Cina yang sokong komunis ni kebanyakan sebab dia kononnya diperjuangkan nak dapat merdeka. Sebab mereka ni belum dapat IC, faham tak? Mereka lahir dekat sini tapi tak dapat IC. British tak bagi IC. Jadi itu yang British nak bagi IC kepada orang kaum bukan Melayu. Tetapi kamu rasa siapa yang tak puas hati? Orang Melayu. Faham tak? Jadi orang Melayu tak puas hati nak bagi kelonggaran syarat kewarganegaraan kepada orang bukan Melayu. Jadi itu yang menyebabkan adanya konflik lah, tak puas hati. Jadi itu yang IC waktu tu macam mana? IC waktu tu dia macam kertas yang laminate plastik. Okay, so itu yang menyebabkan British buat rundingan. CLC ni satu rundingan. Macam kiranya rundingan banyak mata lah. Ada orang Melayu, ada orang bukan Melayu, ada pihak British. Jadi itu yang kita tengok. Okey, ada yang tanya macam mana sir rupa IC pada waktu tu kan? Okey, ada yang berminat nak tengok Sekejap ya, saya cari sekejap. Ada gambar IC pada siapa yang ikuti kelas saya kan. Dah tahu dah. Saya selalu tunjuk gambar ni. Okay, so ini IC pertama dekat dalam negara kita. Kamu nampak tak nombor IC dekat atas tu? Boleh nampak tak? 000001. Nampak? Ini depan, itu gambar depan. Ini cap jari. Lepas tu kemudiannya ini gambar belakang. Yes. Ini IC pertama dekat dalam Malaysia.
By the way, warna biru juga ke? Ya, warna biru. Ini siapa punya? Tak nampak tu. Kita punya bapa kemerdekaan tu. Tunku Abdul Rahman. Okey, siapa yang berminat nak tengok IC ni tengah cuti sekolah kan? Ini kad pendaftaran kebangsaan lah ni. Okey, tengah cuti sekolah, kamu boleh pergi ke Memorial Tunku Abdul Rahman. Saya ulang sekali lagi, Memorial Tunku Abdul Rahman. Ajaklah parents kamu pergi berjalan. Memorial Tunku Abdul Rahman dekat KL. Tahu kan? Kamu Google. Okey, pada yang banjir tak payahlah. Okey. Okey, so takziah kepada siapa yang banjir. Okey, so dah kena kepung dengan air, yang kamu pergi redah juga air sekadar nak tengok IC, tak payahlah kan. Okey, so ini dekat Memorial Tunku Abdul Rahman, display original. Masih lagi ada sampai ke hari ni. Okey, demi sejarah. Amboi. Okey, so itulah rupa IC dia. Dia warna biru warna biru juga. Sebab tu kita kekal sampai sekarang warna biru. Okey, so patah balik. Okey, so semua orang boleh faham tak apa benda CLC ni? Dia satu rundingan antara orang Melayu dengan bukan Melayu. Pengerusi dia merupakan orang India. Orang Melayu dengan Cina, pengerusi dia kaum India, lepas tu penasihat dia British. So, kamu kena tahu objektif, lepas tu kamu kena tahu dia punya tokoh-tokoh yang terlibat lah. Tokoh-tokoh ataupun pihak yang terlibat. Jadi tokoh ataupun pihak yang terlibat, kenapa IC kita warna biru? Itu saya kurang pastilah. Sebab warna biru ni macam warna yang sah kot. Lepas tu kemudiannya kalau yang penduduk tetap kau warna merah. Lepas tu my kid warna pink. Betul tak? So in between. Saya rasa kalau kamu belum rakyat, merah. Lepas tu kemudiannya kalau kamu kanak-kanak, pink. Kalau kamu dah warga negara, biru. Baru upgrade lah kot. Biru tu kiranya paling tinggi lah kot. Saya rasa. Okay, so itu yang kita lihat. Jawatan kuasa, hubungan antara kaum ni, tokoh-tokoh, kena tahulah. Contohnya kalau kita tengok dia punya penasihat, Sir Malcolm McDonald. Lepas tu pengerusi dia merupakan EEC, Turai Singgam. Lepas tu wakil orang Melayu, UMNO. Lepas tu kemudiannya wakil kaum Cina, kita ada contohnya Tan Cheng Lock, dan juga orang-orang lain. Kena tahulah sedikit nama-nama tu. Okey, so semua boleh follow. Okey, lepas tu yang lebih penting, ramai pelajar yang tak tahu kan apa benda yang kena baca. Dia orang punya apa? Peranan. So soalan exam dia kerap tanya yang ketiga, dia mesti tanya pasal peranan ataupun apa benda yang mereka ni laksanakan. Apa yang mereka ni buat. Okey, dapat biasanya soalan esei tanyalah yang ni. Okey, very good. Betul lah tu. Okey, di mana kalau kita lihat peranan dia, kamu kena fokus pada dia punya isu dan juga dia punya kesan dia. So nombor satu, dia punya isu-isu yang dia bincangkan. Lepas tu kemudiannya dia punya kesan-kesan dia. Alright, dekat mana? Okey, pada siapa yang ada buku teks, sila buka page 176. Ni. Ada tak buku teks kat tangan? Kalau siapa yang ada buku teks 176. Okey, saya nak cadangkan 176 ni, kamu kena baca bahagian mana tau? Exam dia akan tanya mana? Dia akan tanya dekat bahagian yang first ni, isu yang mereka bincangkan. Lepas tu kemudiannya kesan. Tapi senang je. Isu, lepas tu kesan. Alright, ulang sekali lagi, isu, kesan. Yang ni dia akan tanya dan dia ada kaitan. Okey, jom kita tengok. Okey, contohnya kalau kamu tengok kan, okey, nombor satu, antara isu yang dia perjuangkan ialah isu nak bagi kita taraf berkerajaan sendiri. Betul tak? Pada siapa yang ada nota ke, buku teks ke, okey, so ada yang kenapa tak tanya peranan? Okey, Putri. Senang je sebab peranan tu kamu kena faham yang peranan tu sebenarnya dengan kesan dia sama je. Faham tak? Peranan dia sama je. Okey, dia macam ni. Berkerajaan sendiri. Dia punya isu dia British nak bagi kita berkerajaan sendiri. So, kesan dia, maka British suruhlah kita buat apa yang dipanggil sebagai pilihan raya. Faham tak? Secara berperingkat. Okey, so yang dia punya peranan. Kamu rasa apa peranan CLC? CLC, okey, peranan ni dekat tengah-tengah. Mencadangkan supaya pilihan raya diadakan.
kesan dia pilihan raya lah. Faham tak? Sebab tu saya cakap peranan tu tak penting pun. Sebab peranan tu kamu boleh agak apa yang dia buat. Senang je sebenarnya. Carta tu very important. Okay, contoh satu lagi. Hari tu exam keluar peranan. Yasmin, peranan tu very easy. Peranan tu maksudnya apa yang ke arah ni lah. Okay, apa dia? Pilihan raya. Apa peranan dia? Mencadangkan pilihan raya secara berperingkat. Kesan dia pilihan raya. Faham tak? Okay, satu lagi contoh. Jadi kalau kamu tengok, okay, dia minta supaya kewarganegaraan. Okay, so kewarganegaraan bukan Melayu. Jadi kewarganegaraan bukan Melayu ni, orang Melayu setuju tak nak bagi kelonggaran? Orang Melayu setuju tak nak bagi kelonggaran? Tak setuju. Jadi apa yang CLC buat? CLC pujuk orang Melayu. Okay, pujuk orang Melayu. Akhirnya macam urut belakang lah, boleh lah, please, pretty please. Orang Melayu cakap tak nak. Okay, contoh ni kan British cakap please, CLC urut belakang, pretty please. Tak nak. Faham tak? Okay, jadi lama kelamaan itu yang menyebabkan warga negara untuk bukan Melayu ni, orang Melayu tak setuju. Tetapi kemudiannya nak pujuk. Maka itu yang CLC cadangkan kedudukan orang Melayu. Okay, so jadi orang-orang bukan Melayu cadangkan supaya iktiraf hak istimewa orang Melayu. Faham tak? Iktiraf hak istimewa orang Melayu. So orang bukan Melayu cakap okeylah, bagilah, setujulah dengan kewarganegaraan bukan Melayu. Nak. Lepas tu okeylah, fine, kami setuju nak iktiraf hak istimewa orang Melayu. Okey. Faham tak? Barulah orang Melayu setuju. Faham tak? Jadi warga negara bukan Melayu ni, okey, so kalau kita tengok dilonggarkan. Jadi itu sebabnya saya cakap, saya pada pendapat saya lah, saya rasa kan CLC ini one of the most important turning point in our history. Kalau kamu tanya dengan saya lah, CLC ni salah satu turning point apa dalam BM, turning point, detik-detik yang merubah kita punya sejarah dekat dalam Malaysia ni. Sebab kalau kamu tengok kan, kalau dekat negara lain, orang Melayu dengan orang bukan Melayu, contohnya kalau kita tengok US, orang putih dengan orang bukan kulit putih. Kamu rasa senang tak mereka nak bersetuju dengan benda-benda, compromise benda ni? Tak senang. Tapi orang-orang kita memang baik. Orang-orang Malaysia, orang Malaya kita memang baik. Jadi kita tak ada nak bergaduh apa semua. Okey, tak apa. Orang bukan Melayu kita nak longgarkan syarat kerakyatan. Jadi orang bukan Melayu iktiraf hak istimewa orang Melayu. And on top of that, benda ni CLC, JHK, Terran, yes, the same thing. Kamu boleh tulis sebagai JHK, kamu boleh tulis sebagai CLC, tak ada isu. Jadi lepas tu benda ni sangat-sangat penting. Okey, contohnya satu lagi. Isu dia yang ada ialah isu apa? Pendidikan. Okey, sebab apa? Zaman British ada sekolah-sekolah apa? Vernacular. So apa kesan dia? Itu yang kita belajar seterusnya, ada diadakan satu laporan-laporan pelajaran. Okey, so jadi saya nak beritahu dengan kamu vernacular maksudnya satu aliran. Ayat panjang dia apa? Jawatan kuasa hubungan antara kaum. In English, Communities Liaison Committee. Pada siapa yang belum exam, yang ni bahagian yang sangat-sangat penting. Okey, pada buku teks page 176 177. 176 177. Alright, dapat ini bahagian yang sangat-sangat penting untuk kita faham Okey, hari tu dah keluar dapat jawab. Very good. Congrats. Okey. By the way, saya nak bagi tahu dengan kamu. Ini yang kemudian kita belajar dekat belakang. Faham tak? Okey, contohnya sekolah boleh ke sikatan gitu dalam exam? Sikatan ni boleh. Okey, so apa maksud laporan pelajaran? Okey, sekejap lagi saya terangkan Dia macam ni. Bila berkerajaan sendiri, itu yang kemudiannya kita belajar adanya PTM 1957. Lepas tu kita belajar bab 8 pilihan raya. Faham tak? Benda yang dibincangkan, kesan CLC ni, semua kita belajar kemudian.
Vernacular satu aliran, sekolah satu aliran. Orang Melayu sekolah Melayu, kaum Cina sekolah Cina, kaum India sekolah Tamil. Okay, so kalau kamu tengok, okay, kerakyatan dilonggarkan. Ada tak kita belajar dekat dalam PTM 1957 punya syarat? Ada. Lepas tu kemudiannya hak istimewa orang Melayu diiktiraf tak dekat dalam perlembagaan kita? Ya. Lepas tu kemudiannya apa bahasa rasmi kita? BM. Ada kaitan dengan ni. Apa agama rasmi? Islam. Ada kaitan dengan ni. Sebab orang bukan Melayu yang iktiraf BM dan iktiraf agama Islam. Faham tak? Sebab tu saya selalu cakap kepada pelajar, orang yang resis dekat dalam dunia ni, orang yang bersifat perkauman, orang yang tak belajar dan tak faham sejarah. Jadi yang BM, agama Islam sebagai agama rasmi kita dekat dalam Malaysia ni, siapa yang perakui, siapa yang iktiraf benda tu? Orang bukan Melayu setuju untuk iktiraf orang Melayu punya hak keistimewaan dan juga dia punya bahasa serta agama utama mereka. Tapi in return orang Melayu kena buat apa? Kena respect pula agama, hak kepentingan kaum lain, kena respect juga. Faham tak? Jadi it's a very very complicated but very very nice thing sebenarnya yang kita sebagai rakyat Malaysia wajib bangga. Kita sebenarnya sepatutnya sebagai rakyat Malaysia kita wajib bangga dengan kita punya toleransi yang ada dekat Malaysia ni. Okey, katakanlah soalan kebat kan, pada pendapat anda, apakah kepentingan dengan CLC? Benda paling penting kamu kena tulis perkataan apa? Perpaduan. CLC ni bawa kepada perpaduan. Kan yang lepas tu laporan pelajaran. Ada tak belajar dekat dalam bab 7 ni dekat belakang? Ada. Yang Barnes, ada Venue. Lepas tu kemudiannya yang benda-benda yang kita belajar, isu dan kesan, semuanya kita belajar dekat belakang. Yes, tak percaya. Jom kita tengok. Saya tak sempat lah nak sentuh semua. Okey, Nat. Jadi itu kemudiannya bawa kepada benda kedua yang penting. Di mana adanya pula kita belajar dan juga kita bincangkan pasal sistem ahli. Saya buat survey kemarin, saya dapati ramai pelajar confused. Betul ke tak betul? Betul kan saya kalau saya silap? Ramai pelajar yang confused di antara CLC dengan sistem ahli. Betul kan? Dua-dua ni memang famous. Kalau bab 7 memang famous. Okay, ready. Okay, dan jangan tak susah Musnah. Ada soalan sila tanya. Okay, so ready. Jadi JHAK ataupun CLC kecil tak belajar lagi kecil. Cikgu tak sempat ajar lagi bab ni. Tak sempat ajar lagi. Okay, hari tu exam. Okay, so exam ada tanya pasal kabinet pertama. Saya duk confused dengan had CLC ni lah. Saya pi tulis Tunku Abdul Rahman dengan Tan Cheng Long. Okay, Cik Aziz, ada yang betul, ada yang salah. Perpaduan tu apa? Perpaduan. Okay, Cik Siti, apa maksud kamu perpaduan? Maksud perpaduan ni maksudnya hubungan rapat antara orang-orang yang berlainan kaum. Yang baiklah. Okay, so sistem ahli, ready? Okay, so kamu saya cadangkan hafal tahun dia. Pada siapa yang confused, jawatan kuasa hubungan, sorry, dengan sistem ahli, saya cadangkan kamu hafal tahun dia. Tak susah pun. Ini 1949, ini 1951. Siapa dulu? CLC ke sistem ahli dulu? CLC dulu kan? Okay, so simple je. Dekat dalam sistem ahli, dia macam ni cerita dia. Tunku Abdul Rahman, dia dapat tahu ada dua jajahan British. Yang pertama, dekat ini dalam buku teks tak ada. Tunku Abdul Rahman pula, Datuk Wan Jaafar, sorry. Datuk Wan Jaafar tahu British punya jajahan ada dua. Rhodesia Utara dan juga satu lagi Kenya. Jadi Tunku Abdul Rahman, Datuk Wan Jaafar, dia tahu yang ini jajahan British macam kita. Jadi dia dapat tahu yang Rhodesia Utara dan juga Kenya ni ada satu sistem yang mana British panggil sebagai member system. Kenapa Datuk Wan Jaafar tak jadi PM? Sebab dia keluar daripada UMNO. Jadi British dah laksanakan member system. Maksudnya orang-orang dekat Rhodesia Utara, kita panggil Zimbabwe sekarang ni Zimbabwe. Lepas tu Kenya, masih Kenya lagi, negara Afrika. Jadi mereka ni dapat member system di mana mereka buat kerja macam menteri in training. Faham tak? Macam kalau kanak-kanak kira bawa basikal ada training wheel. Faham tak? Yang ada roda kecil dekat tepi tu. Kalau macam dekat sekolah kamu,
Kalau ada pengawas Firzana, kita panggil pengawas percubaan. Faham tak? Dia pengawas percubaan. Maksudnya pengawas percubaan, dia dah buat kerja macam pengawas, tapi dia belum jadi terima watikah pelantikan sebagai pengawas. Faham tak Nadira? Kiranya dia, okey, kalau pengawas sekolah kamu baju color purple ke, baju color biru ke, dia tak pakai lagi baju color biru, dia pakai baju putih, tapi ada tulis pengawas percubaan. Ada tak dekat sekolah? Jadi sistem ahli ni, kamu imagine dia macam menteri percubaan. Senang tak faham? Yang ni menteri percubaan. Okey, yang ini rundingan. Itu bezanya. Yang ni yang ni nama rundingan. Yang ni merupakan menteri percubaan. Faham kan? Macam mana diorang nanti? Jom kita tengok Naufal. Okey, jadi bahagian yang pertama, dekat dalam sistem ahli, kamu kena tahu dan juga kamu kena fahamkan pasal dia punya tokoh-tokoh. Seberingkas kamu kena tahu dia punya nama-nama tokoh-tokoh dia lah. Jadi tokoh-tokoh dia, kalau dekat buku surat 178 textbook kan, ini penting ni. Yang handsome-handsome dekat sini ni. Ini semua penting. Tapi tak perlu nak hafal semua. Kalau saya jadi kamu, saya ambil lah wakil orang Melayu satu, wakil kaum Cina satu, wakil kaum India satu. Okey, sistem ahli ni macam latihan, yes. Sistem ahli dengan jemaah menteri sama ke maksud dia? Cik Rudy sama. Dia punya peranan dia macam menteri, tapi dia sedikit berbeza lah. Okey, macam mana nak hafal? Okey, simple je. Tokoh, kalau saya jadi kamu, saya ambil yang pertama lah. Saya ambil wakil orang Melayu, yang senang nak ingat, yang glamour, Dato' On Jaafar. Okey. Lepas tu kemudiannya kalau wakil kaum India yang sama dekat sini, pengerusi CLC. Siapa pengerusi CLC? EEC Turai Singham. Ni pengerusi CLC, orang yang sama. EEC Turai Singham. Lepas tu kemudiannya kalau wakil kaum Cina pula. Kalau kaum Cina pula, saya cadangkan kamu hafal. Okey, so antaranya H.S. Lee. Tun H.S. Lee. Okey, ataupun Dr. Lee Tiang Keng. Okey, so senang je. Kebanyakan yang tokoh-tokoh ni yang kita belajar dekat dalam bab-bab yang ada dalam tempat, tokoh tu samalah. Kabinet bayangan lah kiranya, bukan kabinet bayangan lah kiranya, memang kabinet bayangan. So soalan seterusnya dia akan tanya pasal ciri-ciri. Ciri-ciri senang je. Anggota-anggota, tokoh-tokoh ni wakil, yes, wakil. So ciri-ciri ni, dia merupakan satu sistem kabinet bayangan, mempunyai portfolio. Umaira, kalau tersilap eja sikit tak apa. Portfolio ni bidang tugas. Lepas tu kemudiannya mereka ni diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi. Lakmi ni JHAK, Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum. Lepas tu kemudiannya mereka ni merupakan sistem kabinet bayangan. So, kenapa tokoh-tokoh tu ada yang kotak warna biru? Okey, kenapa tokoh-tokoh tu ada yang kotak warna biru? Apa maksud kamu tokoh kotak warna biru ni? Oh, okey. Dalam buku teks. Okey, faham. Okey. Very good question. Saya tak pernah dapat soalan ni pula. Kawan kita tanya, kenapa dalam ramai-ramai ni ada yang dekat sini yang warna biru? Apa specialnya dia orang ni, betul tak? Dia senang. Yang ni first batch. Muka surat 178. Yang ni first batch. Yang ni second batch. Faham tak? Yang ni dapat, yang ni first lah kiranya, macam kalau masuk sekolah, yang ni yang first batch lah, tingkatan 2. Yang ni kiranya masuk tingkatan 3. Faham tak? Yang ni yang first, yang atas, yang biru ni yang bawah. Ini senior. Okey, so bukan yang penting. Kalau kamu nak anggap yang penting pun boleh. Sebenarnya semua tu penting. Okey, dapat. So ciri-ciri dia kena tahu, dan kemudiannya yang ketiga, kepentingan. So kepentingan dia very very important. Bukan important untuk tingkatan 4 je, important sampai tahun depan. Pada siapa yang belum exam, saya sanggup pertaruhkan rambut saya. Kalau cikgu kamu tanya bab 7, dia mesti tanya pasal ni, sistem ahli. Saya sanggup pertaruhkan rambut saya. Kamu nak exam kan bulan 1 kan? Okey, pada siapa yang dekat tempat tu? So ada rambut ke? Ada sel rambut, nampak? Jauh tu ada tu.
Okay, so seterusnya. Okay, so kalau dia minta perbezaan sistem ahli dengan sistem kabinet, nak bagi apa? Very good question, Mr. H ke Miss H ni. Okay, soalan H dia tanya, so kalau dia minta perbezaan sistem ahli dengan sistem kabinet, very very good question. Okay, dapat tak payah taruh pun sir, memang dah keluar. Oh, ya ke? Okay, so senang Kalau sistem ahli dengan kita punya kabinet, apa perbezaan dia? Apa perbezaan dia? Okay, so kamu ingat macam ni. Apa beza pengawas percubaan dengan pengawas betul? Okay, come on. Katakanlah soalan kebat. Okay, soalan H, Sarah dia cakap macam ni. Apakah perbezaan menteri kabinet dengan sistem ahli? Okay, so kamu bayangkan kalau nak jawab, pengawas sebenar dengan pengawas percubaan. Okey, jom kita guna. Nombor satu, okey, dia punya perbezaan gelaran, betul. Kabinet panggil menteri, manakala sistem ahli panggil ahli. Okey, so kemudiannya dah diiktiraf, very good. Okey, yang pengawas betul dah diiktiraf, pengawas percubaan belum lagi diiktiraf, betul. Lepas tu dia mempunyai kuasa tak penuh, dia cuma cadangkan undang-undang. Manakala menteri kabinet mempunyai kuasa untuk melaksanakan undang-undang. Faham tak? So itulah yang dimaksudkan dengan perbezaan dia ya. Jadi bukan bawah Pesuruhjaya Tinggi dah. Yes, very good. Kalau menteri belum lagi dah tidak lagi tertakluk di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, H. Jelas tak penerangan tu? Senang tak cara nak ingat? Kamu bezakan pengawas dengan pengawas percubaan. Official and versus unofficial. Very good, Terence. Okay, sebelum dan selepas pilihan raya betul ke so? Boleh juga. Very good point. Very good point. Kabinet selepas pilihan raya. Very good. Sistem ahli sebelum pilihan raya. Sistem ahli itu yang percubaan? Ya, Nadira. Very good. Siapa yang cakap tadi? Yang ni sebelum pilihan raya. Yang satu lagi selepas pilihan raya. Very good. Okay, so terima kasih atas soalan yang sangat baik dan juga cadangan jawapan yang sangat-sangat baik. Okay, kita tamatkan kelas dah hari ni. Dah, okay, time out. Dah, okay, semua orang boleh log out dah sekarang ni. Dah pandai sangat semua orang. Dah pandai sangat dah ni. Aduh, dah. Okay, belum lagi Okay, so seterusnya. Tokoh-tokoh, kita ada ciri, kita ada kepentingan. Alright, dapat kepentingan ni adalah kamu boleh faham. Okay, so siapa contoh menteri kabinet? Orang yang sama. Orang yang sama kebanyakannya. Tun H.S. Lee jadi menteri tak? Jadi menteri. Dia akan jadi menteri kewangan Malaysia yang pertama. Ni menteri kewangan Malaysia yang pertama ni. Yes, dalam sistem ahli dia jaga pengangkutan. Bila jadi menteri betul, H.S. Lee ni kewangan. Sistem ahli maksud sama dengan pengawas percubaan ke? Ya, kritika sama. Tapi kamu faham maksud saya kan? Ketika dalam exam kamu janganlah tulis sistem ahli merupakan sama seperti pengawas percubaan. Janganlah tulis macam tu. Faham maksud saya? Dia punya perumpamaan dia sahaja. Dia jangan tulis pula sama macam pengawal percubaan. Okey, dapat? Clear Okey, so tokoh ciri kepentingan. Alright, so kenapa? Okey, Gavita tanya, cikgu, kenapa nama Tan Cheng Lock tak masuk dalam sistem ahli? Okey, Gavita. Nama Tan Cheng Lock tak masuk dekat dalam sistem ahli pada waktu tu sebab saya rasa sebab dia bagi kuota untuk dia bagi ikut kuota, ikut bilangan rakyat. Faham tak, Gavita? Kalau orang Melayu ramai, so wakil dia lebih ramai. Kaum Cina kurang sikit, so dia ada 2 macam tu. Kaum India dia sedikit, so dia punya allocation ada 1. Kamu faham tak? Dia ikut bilangan penduduk. Kalau yang majoriti ramai, jadi kalau kamu tengok yang kaum Cina ni, Tan Cheng Lock dia tak dapat dimasukkan lah. Dalam exam letak sistem ahli merupakan menteri percubaan, boleh tak? Jangan letak menteri percubaan. Kamu letakkan menteri bayangan. Menteri bayangan. Clear Okay, next. Seterusnya. Very important this tu. Dasar dekolonisasi memerdekakan tanah jajahan. Ingat macam ni.
Kolonisasi, menjajah. Dekolonisasi, kiranya anjajah. Faham tak? Kalau kamu buat, kamu do. Kalau kamu tak jadi buat, kamu undo. Faham tak? So okay, nak tulis boleh. Okay, so apakah maksud dekolonisasi? Dekolonisasi ialah memerdekakan tanah-tanah jajahan. Tulisan saya boleh baca ke tak ni? Boleh baca ke tak tulisan saya? Boleh? Okey. Boleh. Okey. Dapat perumpamaan sesenang faham. Okey, I try tu ni. Kalau nak hafal buat nota efektif tak? Kalau nak hafal buat nota efektif tak? Very efektif. Buat nota simple macam yang saya buat ni je. Buat simple. Not as simple as this lah kan. But buat something simple macam ni. Okey, sebenarnya kalau kamu dah baca buku teks dan faham, kamu buat nota ni pun dah cukup dah untuk exam. Cuma nama tu detail Biasanya macam ciri-ciri gitu dia nak paling banyak berapa 3 ataupun 4. Kalau ciri-ciri 3 ataupun 4. Okey, so ada tips tak untuk orang short attention span? Okey, Tiana. Kalau untuk yang ada short attention span, kamu ni macam anak saya lah. Okey. So dia punya maximum attention span dia 10 minutes. Okey, so apa yang saya cadangkan, kamu jangan baca the whole topic. Jangan baca the whole topic. Kalau bab 7, okey, katakanlah kamu nak study, okey, so kamu study 7.2. Saya nak baca hari ni sistem Ali. So kamu baca sistem Ali je. Lepas tu buat latihan. Faham ya? Nama tokoh kena tulis penuh? Yes, Wawa. Kena tulis nama penuh Okey, next. Seterusnya. Saya cadangkan boleh tak kalau semua orang nama-nama dekat kamu punya nickname dekat kamu punya Zoom tu, boleh tak letakkan? Tak apa, letaklah nama glamour pun tak apa. Tapi jangan, kalau boleh elakkanlah biskut Oreo sedap. Biskut Oreo sedap, Coco Crunch. Okey, tolonglah elakkan nama-nama macam tu. Letaklah nama glamour kamu. Biskut susu, Hidayat Bosku. Okeylah, Who Am I? Okey, faham Letaklah nama. Okey, next. Seterusnya, sekarang saya panggil biskut Oreo, marah pula. Okey, Iftisham tanya, saya study sejarah dan hafal, tapi ada yang lupa. Okey, Iftisham, sebab tu saya cakap, jangan hafal. Kamu faham kan? Semalam ada pelajar saya, ada seorang pelajar, dia cakap dengan saya, nama kamu okey. Kalau yang dalam Chinese character, tak apalah, tak ada masalah. Okey, so, ada pelajar cakap dengan saya, semalam lama dia sembang dengan saya, dia chat dengan saya, dia cakap, Sir, terima kasih sebab saya exam baru-baru ni dapat A minus. Okey, dapat A minus. Jadi saya tanya apa perubahan? Sebab hari tu sebelum percubaan dia fail. Jadi baru-baru ni percubaan dia dapat A minus. Jadi saya tanya dengan dia, apa perubahan yang kamu buat? Nama dia N. Okey, saya panggil dia N. Okey, so dia cakap, Sir, bila saya start ikut kelas jadi dia cakap, saya dah hentikan menghafal. Saya fokus untuk memahami. Faham tak, Yogen? Jadi saya faham. Jadi bila dalam soalan kebat sebelum ni, soalan kebat saya biarkan kosong, Sir. Tapi exam baru-baru ni, semua soalan kebat saya jawab penuh. So soalan kebat saya saja dah membantu sangat-sangat untuk saya lulus. Soalan kebat dah membantu untuk lulus. Kamu bayangkan, Yogen, soalan kebat dia betul semua, so dah bantu untuk lulus. So yang lain-lain tu untuk dapatkan A tu. So saya cadangkan jangan menghafal. Kamu faham kan? Sebab bila kamu faham, automatik kamu akan hafal. Percayalah cakap saya. Try Okey, so Iftisham diharapkan membantulah. Okey, dan seterusnya 7.4. So dekat dalam 7.4 okey, ingat tak kita belajar vernacular satu aliran, sekolah satu aliran. Ingat tak yang kita belajar adanya laporan pelajaran cadangan daripada CLC? Itu yang kita belajar dekat bab 4. Maka dekat 7.4 adanya sistem pendidikan kebangsaan. So sebenarnya semua yang ada dekat dalam bab ni, semua dan juga bab 8, siapa punya cadangan sebenarnya? Yes, CLC.
Saya buat kebat je sir. 2 markah kebanyakan saya tinggal. Sayanglah Liana. Jawab semua. So, sistem pendidikan kebangsaan. Kamu kena tahu pasal apa? Kamu kena tahu, okey, laporan pertama yang keluar ialah laporan BANS. Nak hapuskan, nak tukar sekolah vernacular. Lepas tu kaum Cina tak puas hati. Maka itu yang kemudiannya ada pula keluar laporan apa? FANWU. Okay, so laporan FANWU untuk menggantikan BANS. Lepas tu kemudiannya kita ada ordinan pelajaran pula. Ordinan pelajaran untuk pengetahuan kamu. Ordinan pelajaran 1952 dia combine FANWU dengan BANS. Faham tak? Okay, saya ulang sekali lagi. BANS ni the first laporan. Lepas tu FANWU dia keluar laporan dia against BANS. Ordinan pelajaran combinekan dua-dua, BANS dengan FANWU. Semua orang boleh faham tak? Okay, so lepas tu apa kaitan CLC dengan sistem ahli? CLC ni untuk pengetahuan kamu, dia tempat berunding. Ini menteri kabinet. Itu beza. Okay, so FANWU ni against laporan BANS. Itu je. Dia menentang laporan BANS. Dia nak kekalkan sekolah Cina. Kamu ingat tu je. FANWU nak mengekalkan sekolah Cina. FANWU nama orang. Lepas tu kemudiannya tak perfect lagi. Lepas tu kemudiannya kita belajar adanya pula laporan yang dipanggil sebagai jawatan kuasa pelajaran jawatan kuasa pelajaran tahun 1956. Dan juga kemudiannya untuk Sabah dan juga Sarawak adanya laporan yang dipanggil sebagai Woodhead. Kalau kamu tengok dalam buku teks, lepas BANS, lepas FANWU, lepas ordinan pelajaran diletakkan Woodhead. Betul tak? Kalau saya letak Woodhead last. Sebab Woodhead ni dia hanya untuk Sabah dan Sarawak. Okey, yang ni hanya untuk Sabah dan Sarawak. Clear? Jadi apa benda yang nak kena tahu? So sistem pendidikan kebangsaan sebelum pilihan raya ke? Ya. Alright. Amin tanya, kalau soalan tanya mengapakah gabungan pemimpin pelbagai kaum dalam sistem ahli penting kepada negara? Mewujudkan perpaduan lah. Mewujudkan perpaduan. Alright, FANWU ni semua nama laporan. Okay, so pada siapa yang ada textbook, JK tu Amar, jawatan kuasa. Okay, saya senang je. Untuk yang nak exam, bahagian mana? Especially yang those yang ikut kelas saya. Bahagian mana exam kena fokus? Kat mana? Yes, the blue one. Okay, so laporan BANS, kamu baca this part. Okay, laporan FANWU, kamu baca this part. Okay, untuk exam. Lepas tu kemudiannya ordinan pelajaran, kamu baca this part. Muka surat berapa? 180. Okay, lepas tu kemudiannya kita ada pula. Okay, so jawatan kuasa pelajaran dekat sini. Lepas tu kemudiannya Woodhead dekat sini. Okay. Yang dalam kotak-kotak ya. Saya recommend ni kotak biru ni. Kamu fokus pada yang kotak biru ni. Ini yang selalu penting dalam exam. Faham Kamu boleh faham yang tu. Yang lain tak perlu. Bukanlah tak perlu Aina. Maksudnya fokus. Yang paling penting dekat yang warna biru tu. So itu je. Sistem pendidikan kebangsaan ni. Yang kotak warna hijau tu untuk Sabah Sarawak. Dia beza sikit. Okey, dapat Okey, so itu yang kita tengok sistem pendidikan kebangsaan, very very important. Dia ada tak kaitan dengan CLC? Ada tak? Ada. Dia ni wujud sebab CLC lah. Okey, dapat Okey, so siapa yang nak screenshot silakan. 5 4 3 2 1. Okey, dan seterusnya penubuhan parti politik. Okey, so penubuhan parti politik dekat 7.5, ordinan pelajaran tu gabungan FANWU dengan BANS ke? Okey, yes. Tahun penting ke Cik Hana? Tahun tak penting. Tak payah, exam tak payah. Alright. So, jom kita tengok 7.5. Okey, ini satu lagi bahagian yang saya tengok pelajar memang tak suka bahagian ni. Betul tak? Tak suka. Allah parti politik lagi. Okey. Saya ingatkan kamu senang je. Okey, ini tak perlu study Fiz Fitri. Yang ini saya ulang tak perlu study. Ada pula alamak, Sir Syahiran, ajaran sesat ke? Ya, Raihani.
Okey, kenapa saya cakap ini tak perlu study? Dekat dalam 7.5. Okey, so kenapa? Kamu sabar. 5, 4, 3, 2, 1. Ready? 7.5 tak perlu. Sebab apa? 7.1 benda yang sama. 7.1, 7.5. 7.1, 7.5. 7.1, 7.5. Okey, 7.1 ada apa? KMM. Betul? Ni KMM. Okey, 7.5. Yang first ada tak KMM? Ada ni PKMM. Okey, nampak dia gantikan KMM. Okey, lepas tu okey PKMM. Ada tak PKMM? Ada. PKMS. Okey, nampak PKMS? Ada. Ni PKMS nampak tak? Lepas tu kemudiannya API, Angkatan Pemuda Insaf. Ada tak dekat sini? Ada. Ada tak Angkatan Pemuda Insaf dekat sini? Ada. Sama je. Jadi saya cadangkan, yalah, kamu baru perasan ke hari ni? 7.1 dengan 7.5 sama je isi dia. Tak ada beza. Tak ada beza. Sama je. Cuba baca. Dia cerita pasal apa? Tokoh. Dia cerita pasal dia punya tujuan. Okey, so kalau kamu tak nak baca 7.1, tak apa. Kamu fokus kepada 7.2. Okey. Gevita baru perasan tak? Hari ni baru perasan. Adalah yang okey. Ya. Okey. So kalau saya baca yang mana? Kalau saya baca yang 7.5. Yang ni ringkasan untuk 7.1. Cuba tengok balik. Waktu belajar bab 7, cikgu tak highlight ke benda tu? 7.1 dengan 7.5, you choose either one. Alright, dapat ya Gevita? So I would recommend for you guys to read 7.5 lah. So sebab tu cikgu kat sekolah dia cakap 7.5 baca sendiri. Sebab sama. Okay, clear Okay, dapat. Sebab sama. Yang penting dekat 7.5 ni, yang bahagian ni. Ni bahagian ni penting. Okay, so cuma tak perlu study juga. Ada pula cakap, tak perlu study juga. Okay, KMM tak ada kat 7.5. Tak apalah. Yang KMM kamu bacalah sikit. Dalam exam boleh tulis API? Boleh. Okay, so ingat tak Pakatan Putera AMCJA? Okay, kan kita ada belajar ini dekat bab berapa? Dekat bab berapa kita belajar pasal perlembagaan rakyat yang dicadangkan ni? Bab 5. Yes, so tak perlu dah study. Okay, persidangan kebangsaan ni apa benda? UMNO, MIC. Senang. Orang Melayu dengan orang bukan Melayu punya parti bergabung. Okey, kenapa Tan Chelot tak ada tone? Macam waktu sekolah rendah dulu. Okey, kenapa Tan Chelot tak ada tone? Belum dapat lagi kot pada waktu ni. Okey, page 186, 186. Ini simple je. Lepas tu, convention kebangsaan ni, apa dia? MIC, PAS, UMNO. Sama je, MCA, PAS, UMNO. Lepas tu pembentukan parti perikatan, UMNO, MCA, MIC. So, ini bahagian ni senang je. Apa tujuan 44 ni? Apa tujuan 44 ni? Nak wujudkan perpaduan ke arah kemerdekaan. Senang je. 44 ni wujudkan perpaduan ke arah kemerdekaan. Ini dekat 7.5 Ini yang ni sambungan daripada yang tadi tu, yang duk trik kamu tu. Yang sebenarnya dah belajar dekat depan, lepas tu dia sambung kat belakang tu. 7.5. Okey, dapat So, ladies and gentlemen, itulah dia seberingkas pasal bab 7. Tak susah mana pun, don't worry. Okey, jom kita tengok soalan ya. Okey, ready? Nak wujudkan perpaduan antara kaum. So, kita ada 7 soalan yang pertama Ready? Okey, rajah di bawah menunjukkan pertubuhan di tanah Melayu 1930-an sampai 40-an. Okey. So, kejap 1940-an, 30-an, 40-an. Okey, namakan tokoh yang terlibat dalam memimpin pertubuhan-pertubuhan di atas. Okey, so contohnya Kesatuan Melayu Muda ni apa? Okey, namakan tokoh yang terlibat dalam pertubuhan di atas. Jangan Datuk On Jaafar. KMM tak ada Datuk On. Ibrahim Haji Yaakob, Dr. Burhanuddin Helmi. Lepas tu, Datuk On Jaafar boleh. Sorry, Datuk On Jaafar boleh. Okay, so nama tokoh.
Exam Ahmad Mustamam boleh. Okey, so jot down semua orang jot down. Okey, lepas tu kemudiannya soalan B. Okey, mengapakah pertubuhan-pertubuhan tersebut diwujudkan pada zaman sebelum kemerdekaan? Okey. So, yang bahagian ni, soalan ni macam mana kamu nak jawab? Mengapakah dia ditubuhkan? Itu yang mengapa dia ditubuhkan, jawapan dia dekat sini, 7.5 tu. Nampak tak? Tujuan dia semua dekat sini. Yang bahagian sini. Okey, salah eja tokoh tak kena potong markah, don't worry. Dia semua dekat sini. Okey, so kita tengok mengapakah diwujudkan. Mereka ni untuk perjuangkan ikut dia punya masing-masing punya tujuan perjuangan lah. Okey, C. MIC dan MCA juga memainkan peranan ke arah kemerdekaan. Jelaskan peranan tersebut. Okey, so apa yang MCA dengan MIC buat? Yang dekat sini. Okey, page 186, 187 ada jawapan dia. MIC, MCA. Okey, bergabung dengan parti perikatan. Okey, dan sebagainya. Okey, lepas tu kemudiannya boleh juga kamu letakkan MCA dan juga MIC yang ada dekat sini. Nampak? MIC dekat sini. Okey, lepas tu kemudiannya MCA dekat sini. So, jawapan tu semua dekat 7.5 tu dah ada dekat sini. So, 2 markah sahaja. Simple. Lepas tu D. Bagaimanakah kewujudan parti berbilang kaum mampu mengukuhkan kerjasama masyarakat di Malaysia? Senang je. Okey, so sebab apa? Wujudnya persefahaman, adanya toleransi. Lepas tu kemudiannya boleh bekerjasama ke arah kebaikan. Yes, wakil kaum-kaum yang berbeza. Lepas tu kemudiannya, kamu perasan tak? Setiap kaum dia ada kelebihan masing-masing. Betul atau tidak? Setiap kaum ni dia ada macam kelebihan masing-masing. Jadi kalau kita combine semua, so mantap tak kita punya pentadbiran? Mantap tak negara dan masyarakat kita? Yes. Contohnya, contoh paling jelas saya dekat area perumahan saya ni suka makan putu mayam. Tahu putu mayam? Putu mayam makanan kaum India. Okey, saya tengok ada kaum Melayu yang buat. Tapi saya tak suka kaum Melayu yang buat. Sebab apa? Bagi saya macam tak sesedap kaum India buat. So saya mesti beli daripada penjual India sahaja. Sebab rasa dia lebih sedap bagi saya sebab mereka pakar. Contohnya kaum Cina, kaum India nak makan nasi lemak. Biasanya akan pergi ke gerai-gerai orang Melayu sebab kelebihan dia orang dekat situ. Dia pandai buat benda tu. Kamu nak makan ciu chow fan, kamu nak makan dim sum, kamu tak pergi ke kedai-kedai kaum India atau kedai kaum Melayu, kamu pergi kaum Cina. Jadi itu pun contoh perbandingan pendapat yang berbeza, skill yang berbeza. Simple je soalan ni. Okey, dapat kamu buat dulu. Nanti saya minta notes department untuk menguploadkan di meja jawapan dia. Saya akan minta nanti saya bagi jawapan, tapi janji kena buat dulu. Tak nak main tipu. Sekarang saya bagi jawapan dulu sebab saya tak nak bagi jawapan dulu. Bagi jawapan dulu kan dia tak buat. Rotan baru tahu. Okey, dapat Okey, seterusnya. Soalan esei. Soalan esei boleh tak? Kita tengok soalan esei bab 7 tu. Okey, kawan kita punya permintaan. Okey, next. Jadi kalau kita tengok kewujudan sekolah vernacular, semasa sistem pentadbiran British adalah antara faktor masalah perpaduan. Oleh itu pelbagai usaha telah dijalankan bagi mewujudkan sistem pendidikan sifat kebangsaan. Jelaskan usaha ke arah pembentukan sistem pendidikan kebangsaan di tanah Melayu. Very good. Saya nak tanya dengan kamu. Soalan macam ni, yang ni kamu jot down janji buat nanti saya bagi dia punya skema jawapan. Jelaskan usaha ke arah pembentukan sistem pendidikan kebangsaan di tanah Melayu. Apa yang kita nak tulis dekat sini? Jelaskan usaha ke arah pembentukan sistem pendidikan kebangsaan. Boleh tak nombor 1, kita kalau kamu nak kaitkan dengan cadangan CLC, boleh ke tak boleh? Boleh. Jadi CLC mencadangkan dikeluarkan laporan pelajaran. Itu yang pertama. Lepas tu kamu kena ceritakan 8 markah ni, kamu kena ceritakan laporan-laporan pelajaran ni. Jadi untuk pengetahuan kamu, jangan ada yang banyak-banyak ni daripada 5, yang mana tak perlu ambil.
Yang mana tak perlu ambil untuk soalan A ni? Woodhead. Yang ni tak perlu letak sebab tengok soalan betul-betul. Soalan dia tanya dekat mana? Dekat Semenanjung. So Woodhead tak perlu masukkan. Dia nak yang dekat Tanah Melayu. So kamu terangkan pasal apa? Terangkan pasal Bunds. Yang bahagian mana? Yang kotak biru tu. Ingat tadi kotak biru tu? Tulis sikit pasal Bunds, tulis pasal Fenwu, ordinan pelajaran dan jawatan kuasa pelajaran 1956. Clear? Okay, so janji semua orang cuba. Saya dah bagi tahu dah. So ini jelaskan usaha ni, yang ni dekat page 180. 180 sampai 184. 183. Clear? Dah jot down dah? Cuba buat, nanti jawapan saya bagi. Okay, next. Lepas tu soalan B. Sejauh manakah penyata jawatan kuasa pelajaran 1956 dapat mengukuhkan perpaduan melalui sistem pendidikan? Okay, very good. Sejauh manakah jawatan? Okay, so ini macam mana kamu nak dapat? Kamu kena tengok dia punya isi. Okay, so isi dia dekat mana? Ini isi dia. Gunakan isi dia. So kamu nampak tak dekat sini? So ini cadangan ordinan pelajaran kan? Okay, menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. So apa yang boleh kamu tulis kat sini? Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, okay, dapat mengukuhkan perpaduan antara pelajar-pelajar yang berbilang kaum. Faham tak? Kamu gunakan poin ni untuk kaitkan dengan perpaduan. Okay, satu lagi. Lepas tu, bahasa Cina dan bahasa Tamil diajar sebagai bahasa ketiga. Okay, apa boleh kamu tulis? Jadi, boleh tak orang pelajar Melayu, okay, pelajar Melayu boleh tak? Pelajar, sorry, silap. 1956, sorry. Ni. Jadi, kamu gunakan poin yang ni. Sorry. Tapi betul jugalah BM sebagai bahasa kebangsaan tu. Lepas tu kemudiannya, bahasa, so sekolah jenis umum menggunakan sama ada bahasa Inggeris, bahasa Cina atau bahasa Tamil. So boleh tak kalau orang Melayu ataupun kaum India masuk ke sekolah Cina, kalau dah jadi macam ni? Boleh, sebab melalui kurikulum yang sama. Faham tak? Kamu guna poin ini, lepas tu kamu kaitkan dengan perpaduan. Page 183, 183. Clear? Okey, dan seterusnya C. Selain sistem pendidikan, pelbagai kaedah bagi mewujudkan perpaduan kaum di negara kita. Okey. Jadi, kamu ingat tak? Mungkin ada yang 3 kata 5 kan? Okey, ada yang 3 kata 5 kan? Kalau kamu tengok, kita ada belajar macam mana nak mewujudkan perpaduan kaum dekat sekolah. Sukan, betul tak? Lepas tu kemudian kita buat aktiviti-aktiviti. Selain daripada sukan, kita buat apa? Kita buat adakan majlis, kita buat kempen, kita adakan budaya, kita share budaya, perayaan, program sambutan, rumah terbuka, macam-macam lah benda, kelab dan persatuan. Faham ya? Dia sebenarnya jawapan dia sangat-sangat luas dekat sini. Okey, dapat ya? So saya rasa itu je masa yang kita ada untuk hari ni. Alamak. Terima kasih, first time faham bab 7. Okay, I'm glad I need to know that. Okay, so jawapan buat dulu. Cuba buat dulu jawapan. Saya akan minta notes department nanti uploadkan ya. Okay, kamu ada kelas lain ke? Lepas ni ada kelas lain ke? Ada kelas lain? Ada sesi apa pula lepas ni? Ada. Lepas ni subjek apa? Fizik, chemistry. Pukul berapa? Pukul 3. Okay, so jawapan saya akan uploadkan kemudian ya. Malam ni ataupun esok. So, boleh faham kita punya lesson hari ni? Boleh ya? Okay, so terima kasih banyak-banyak atas masa dan juga perhatian anda. Jaga diri ya baik-baik. Happy holidays. Assalamualaikum. Salam sejahtera. See you. Take care. Bye-bye.